بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk Cengkeh Channel. Hari ini akan sampaikan satu kisah yang dikongsikan oleh Apai Bian, di mana Apai Bian ni selalu sangat share story dengan Cengkeh Channel. Terima kasih diucapkan kepada Apai Bian. Sebelum akan meneruskan dengan cerita dari Apai Bian, akan doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, serta salam Ramadan dari akak untuk semua. Jom bersama dengan akak, insyaAllah. Amin. Kisah dari Apai Bian pada kali ini mengenai gangguan di Gunung Santubong. Kejadiannya tu berlaku sekitar tahun 2005 apabila Apai dan segerombolan pelajar dari sebuah IPTA pergi dia nak mendaki dan bermalam di puncak Gunung Santubong, Kuching, Sarawak. Santubong dalam bahasa Iban bermaksud keranda. Gunung Santubong ni berketinggian hampir 1 km tepatnya, dalam 810 meter macam itulah. Kisah bermula. Hujung minggu keempat bulan 7, Apai dan 34 orang rakan-rakan yang lain, mereka ni bercadang nak mendaki Gunung Santubong. Awal pagi Sabtu, mereka bergerak seawal jam 5 pagi dari Bandaraya Kuching untuk mengelakkan kesesakan ibu kota. Macam itulah. Terpancar pada wajah seseorang yang dikenali sebagai Ricky. Dia teruja sangat pada pagi tersebut. Tepat jam 7 pagi, bas mereka ni tiba di perkarangan tempat letak kereta di kaki Gunung Santubong. Dari kejauhan, mereka tengok tersergam indah gunung legenda kebanggaan rakyat Sarawak, Santubong. Indah sangat. Sebelum mereka ni naik, Apai dia ada bagilah sedikit taklimat kepada semua rakan-rakan supaya menjaga adab dan tata susila, antaranya jangan petik bunga sebarangan kan. Bila jumpa bunga, cantiknya naklah petik. No, jangan pula kencing dekat pokok-pokok, jangan bercerita mengenai lah makwa dan pakwa di tengah-tengah hutan, macam tu tak nak. Jangan maki hamunkan sebarang unggas walaupun hanya sekadar nyamuk dan kerengga tau. Lepas tu mereka ni kena memeriksa peralatan masing-masing untuk memastikan semuanya berfungsi sepertinya lampu, suluh, telefon bimbit, termasuklah survival kit. Itu memang wajib lah. Kesemuanya mereka yang mendengar ni mengangguk. Tandanya okey lah, semuanya dah faham. Dan ada seorang dua yang dia macam menganjing tau. Dia macam perli-perli dengan berkata macam ni. Baiklah Tuan Ranger hutan yang dikasihi. Sambil dia ketawa. Alas, orang ingatkan okey lah tu. 7:30 pagi, pendakian pun bermula. Apai ni dia mengetuai barisan paling hadapan. Jadi keadaan pagi tu masih lagi sangat sejuk. Memang syok. Sebab keberadaan embun pagi yang sangat tebal time tu. Setibanya di checkpoint, Apai dia kira jumlah rakan-rakan dia untuk pastikan tak ada yang tertinggal dekat belakang. Perkara yang sama lah Apai buat di setiap checkpoint. Setibanya dia di checkpoint yang berada di pertengahan gunung, salah seorang dari rakan dia mengalami asma. Jadi Apai terpaksa mengarahkan 3 orang rakan dia untuk temankan rakan yang asma tu berpatah balik atas faktor-faktor keselamatan lah. Kalau dia lagi naik, lagi tak bernafas kan, susah kan. Okey, sekarang ni tinggal mereka berbaki 30 orang untuk meneruskan perjalanan. Ingat tau, 30 orang. Jam hampir 10.30 pagi, tibalah Apai dengan rakan-rakan dia ni ke checkpoint yang ke seterusnya.
seperti biasalah, mereka berehat. Lepas tu Apai ni seperti sebelumnya juga, dia akan mengira lah jumlah rakan-rakan dia. Sekarang ni bermulalah perkara pelik berlaku. Sepatutnya mereka semua berjumlah 30 orang. Jumlah yang Apai kira pada ketika tu adalah 31 orang. Apai dia pejam celikkan mata dia dan dia kira beberapa kali lagi untuk confirmkan kiraan dia tu, betul ke ni 31? Betul ke ni? Buka mata dikira, buka mata dikira. Tapi tetap masih lagi 31 orang. Apai hanya mendiamkan diri sebab dia tak nak mengecohkan suasana di dalam hutan. Bayangkan kalau situasi tersebut menyebabkan rakan-rakan dia yang lain terkejut ataupun rasa macam pelik ke, rasa takut dan sebagainya. Jadi Apai terpaksa diamkan diri. Tanpa membuang masa, Apai dia bawakan rakan-rakan dia bergerak menuju ke checkpoint yang seterusnya bersama dengan seorang ahli yang tak dikenali. Apai dia mengira lagi jumlah mereka dan dia bernasib baik sebab bila sampai ke checkpoint yang seterusnya ni, jumlahnya tepat 30 orang. Tapi 10 orang rakan dia menarik diri dari meneruskan perjalanan sebab kepenatan tu je. Sekarang ni dah tinggal 20 orang untuk meneruskan perjalanan ke checkpoint terakhir sebelum berhadapan dengan halangan terakhir sebelum mereka nak sampai ke puncak lah. Setibanya di checkpoint yang terakhir, sekali lagi Apai dia mengira jumlah mereka yang kini yang masih berada bersama dengan Apai ni sepatutnya 20 orang kan. Tapi jumlah mereka 21 orang, masih juga lebih satu orang. Siapa tu? Terlebih juga lagi, jauh dalam lubuk hati Apai, dia berkata tahu, ni mesti ada rakan-rakan buat perkara-perkara yang tak sepatutnya ni. Apai hanya pendamkan rasa dia. Dia stay juga tak nak bagi tahu pada yang lain. Setibanya mereka tu, bila sampai dekat halangan yang terakhir iaitu di rock ladder yang setinggi lebih kurang 10 meter ke 12 meter macam tu lah. Pada kecuraman 90. Waktu tu memang waktu yang tegak. Dia tulis dalam kurungan macam tu lah. Jadi Apai dia memberi taklimat kepada rakan-rakan yang kurang stamina untuk mengundurkan diri di atas sebab faktor-faktor keselamatan mereka sendiri. Sebab laluan mereka akan menegak tahu selepas ni. Setelah selesai memberi taklimat, Apai dia mengarahkan mereka menunggu terlebih dahulu di bawah. Sementara Apai naik untuk memeriksa keadaan monkey ladder. Macam tu. Jadi bila dia pergi periksakan monkey ladder tersebut, dia nak pastikan sama ada dia berada dalam keadaan yang selamat secara optimum. Sebab sekarang ni Apai dia bertanggungjawab lah untuk perjalanan mereka semua. Setelah sampai dekat atas tu, Apai turun semula ke bawah. Tapi semasa Apai ni sedang turun mengundur, Apai terperasan seperti ada seseorang di bawah dia. Apai dia tengok dekat bawah. Dan pegangan tangan Apai tu di rope leader tu hampir terlepas apabila di bawah dia lah dalam jarak 1 meter sahaja dia ternampak tahu kelibat makhluk berkepala tirus dan bergigi tajam seolah-olah macam gigi jerung. Boleh bayangkan tak? Menggeletarlah seluruh badan Apai waktu tu. Tapi Apai dia gagahi juga sebab kalau Apai lemah semangat, dah tentulah Apai akan jatuh kan. Apa yang mampu Apai lakukan sambil menuruni rope ladder tu adalah bercakap dengan penghuni-penghuni hutan yang baik hati supaya menghalau makhluk jahat yang sedang mengganggu dia pada ketika tu. Jadi Apai dibacalah mentera untuk minta pertolongan dari penghuni hutan tu untuk minta perlindungan. Macam tu lah yang akak faham. Ketika Apai berada di pertengahan perjalanan menuruni anak tangga rope ladder tu, tiba-tiba datang 2 ekor burung kenyalang tau. Entah dari arah mana memang tak tahu. Dia terbang, lepas tu dia berlega-lega di atas kumpulan mereka ni, semua yang ada 20 orang tu. Dan dia mengelilingi mereka sebanyak 3 kali
sebelum burung-burung tu terbang ke arah hutan tebal di Gunung Santubong tu. Jadi Apai dia sempat terpesona sekejap lah, walaupun masih tergantung di rope ladder tu bila dia lihat kejadian luar biasa di depan mata dia. Kejadian tu tak akan berlaku dah tempat lain. Tanpa memandang ke bawah, Apai dia terus menuruni anak tangga hinggalah mencecah ke tanah. Sebaik je kaki Apai ni menjejak tanah, belakang Apai ditepuk oleh seseorang. Dia dapat rasa tau, dia adalah Ricky yang akak cakap tadi tu, je sangat. Rakan karib Apai rupanya. Apai, tadi aku nampak makhluk berekor seperti biawak, tapi badan dia macam kera berkepala tirus di bawah kamu. Tapi selepas kedatangan 2 ekor burung kenyalang terbang mengelilingi kumpulan kita, makhluk tu hilang. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ricky, jadi Apai cepat-cepatlah dia menarik baju Ricky dan dia berbisik dekat telinga Ricky supaya diamkan diri. Shh. Macam tu. Maknanya hanya Apai dan juga Ricky sahaja yang melihat makhluk tersebut. Apai sekali lagi dia bagilah taklimat kepada rakan-rakan dia sebelum membenarkan rakan-rakan dia tu menaiki rope ladder tu. Jadi Apai diterangkan segala risiko kepada mereka. Setelah tu 11 orang pula menarik diri, manakala 8 orang dia nak meneruskan pendakian, termasuklah Apai. Jadi 9 orang lah, 7 lelaki, 2 perempuan, 5 orang Iban, 2 Melayu. Nama dia Siti dengan Ijoy, macam tu. 1 Malanau, nama dia Ricky, dan seorang Cina, nama dia Mei-Ling. Jadi mereka yang 9 orang ni, mereka pun mendaki seorang demi seorang lah, dan Apai adalah orang yang terakhir di belakang. Setelah mereka 9 orang ni berjaya mengharungi halangan terakhir tersebut, tak jauh dari situ adalah puncak Gunung Santubong, kebanggaan rakyat Sarawak. Sebelum bergerak menuju ke puncak, Apai sekali lagi dia berpesan kepada rakan-rakan supaya jangan memetik apa-apa sahaja bunga ataupun buah. Jangan kencing dan jangan berak merata. Kita kena hormat situasi kat situ, macam tu lah. Jadi Ijo, dia cakap lah, dia nak melepaskan hajat. Sebentar, sekejap je jadilah. Lepas tu Apai, dia mengiyakan je time tu. Dalam pukul 11.33 pagi, kaki Apai ni, dia menjejak puncak Gunung Santubong. Kecantikan panorama lautan biru dan pulau-pulau berdekatan memang suka digambarkan dengan kata-kata. Terujuk, puas hati sangat bila tengok pada keindahan tersebut. Itu semua adalah keindahan ciptaan Allah yang tak dapat kita nak nafikan lagi. Memang sangat cantik. Kepada korang yang pernah pergi ke sana, tolonglah komen bagi tahu cantik ke tak cantik kat sana. Okey, akak teruskan. Waktu tu belum lagi ada telefon yang canggih-manggih macam sekarang ni, mampu milik, memang tak ada lagi. So mereka bergambar menggunakan kodak. Terpaksalah mereka ni berjimat, tak boleh nak keceng, semua habis. Kat situ juga habis. Terpaksalah mereka ni jimat sikit macam tu. Setelah sisi bergambar dan menikmati keindahan alam, Apai dia mengarahkan Ricky dengan rakan-rakan dia untuk memasang kemah terlebih dahulu sebab keadaan agak sejuk. Jadi Apai pula dia menghidupkan unggun api. Di kejauhan, Ijo yang sudah melepaskan hajat tadi dah terlompat-lompat. Gembiralah dia seperti kera kena belacan sambil dia nyanyikan lagu Sejati. Macam mana tak tahulah. Ijo ni dia terus menuju Apai yang sedang menghidupkan unggun api time tu. Jadi Apai dia ambil kesempatan tu untuk tegurkan Ijo supaya jagalah adab sikit, jagalah kelakuan, jangan terkinja-kinja macam tu. Ijo dia hanya tersengih. Lepas tu dia berkata macam ni tau. Alah Apai, relax lah. Come on man, come on. Macam tu. Dia tak ada rasa macam risau ke nak jaga diri, tak ada. Sambil ketawa tau dia cakap macam tu. Apai dia hanya diamkan diri dia. Apa yang Apai boleh buat hanya bagi nasihat je. Kalau jadi apa-apa, pandai-pandai lah, tanggung sendiri. Di kejauhan, Apai dia terpandang Siti dan Mei-Ling menghadapi masalah nak memacakkan tiang kemah. Lepas tu Apai dia bangun, dia pergilah bantukan mereka berdua tu. Begini caranya Cik Kak oi, ambil batu dan ketuk. Kacang je, kata Apai. Dia mengusik anak dara 2 orang yang berhati kental tu.
Jadi Apai direspek betul lah mereka berdua sebab berjaya menjejakkan kaki di puncak Gunung Santubong. Sedangkan ramai yang putus asa tak nak pergi, tak nak naik ke situ. Lebih kurang jam 6 petang, Apai mengarahkan Siti dengan mailing memasak mi Maggi untuk mereka semua, sementara yang lain tu mencari dahan-dahan kayu untuk dijadikan unggun api. Setelah mereka tu makan malam, mereka duduk mengelilingi unggun api untuk menghangatkan badan masing-masing sebab cuaca malam hari itu memang sangat sejuk lah, tak dinafikan. Bermacam-macam topik lah mereka bualkan pada malam tersebut. Sementara nak menunggu mata mereka berat untuk lelap kan, so mereka bersembang, bercerita. Jam Ricky berbunyi menunjukkan pukul 11 malam. Suasana semakin dingin hingga Melly dengan Siti dia menggigil dekat hujung sana, hujung kawasan unggun tu. Jadi mereka mula bergerak masuk ke dalam kemah masing-masing, bukan campur. Tak semena-mena pula perut Apai ni memulas pula rasa. Jadi Apai ni dia pun langsunglah berlari pergi dapatkan lampu suluh. Dia nak mencari tempat yang sesuai untuk melepaskan hajat dia tu, dia geram dia tu. Ketika sedang melepas tu, tiba-tiba Melly menjerit memanggil Apai tau. Aduh, bentak Apai dalam hati. Cepat-cepatlah Apai ni menuju ke kemah mereka. Tibanya Apai di kemah, Apai tengok air liur hijau meleleh dan mata dia jadi putih tau. 6 orang rakan-rakan lelaki memegangkan Ijoy. Macam mana ni Apai? Tanya Ricky yang berpeluh dalam keadaan sejuk. Mana aku tahu, aku bukan dukun. Jawab Apai buntu. Apai tak tahu apa yang patut Apai buat. Apai bukan siapa-siapa. Apai hanya orang biasa, sama macam dia orang juga. Apai hampir menangis tau waktu tu, mengenangkan keselamatan rakan-rakan, terutamanya Ijoy yang dalam keadaan sedang kerasukan. Di dalam fikiran yang bercelaru tu, Apai teringatlah ada mentera. Dia ada mentera yang dia belajar dari nenek moyang dia. Jadi Apai cuba ingat balik sebaik mungkin. Lepas tu dia hafal. Tanpa dia buang masa, dia terus ambil tanah. Lepas tu dia adalah cara dia buat kan. Dia letakkan atas kepala, dekat bawah telapak tangan dia apa semua. Lepas tu Apai dia bawa lah, dia bacakanlah mentera yang dia ajar nenek moyang dia. Lepas tu dia ulang 7 kali dia baca mentera dia tu. Masa tu kelihatan Ijoy dia jadi lemah longlai tau. Dan dia terbaring seketika, kemudian dia bangun dan dia cakap lah, "Kalian dah kenapa? Syok tengok aku tidur je." Amboi Muiling, bukan main syok lagi. Gurau Ijoy lah time tu. Tak semena-mena Meiling dia mengetuk kepala Ijoy, geram sangat. Jadi Apai dirasa sangat lega sebab Ijoy dah pun pulih. Tapi Apai memanggil dia keluar dan bercakap dengan Ijoy ni dekat luar kemah. "Ijoy, kau ada buat perkara pelik ke?" Tanya Apai. Mana ada. Cuma tadi aku conteng wajah patung kayu. Aku letak misai sikit pada patung kayu tu tak jauh daripada sini. Aku pergi berak kan. Lepas tu aku nampak ada patung tu, aku conteng sikit. Jawab dia selamba macam tu. Terbeliaklah biji mata Apai bila mendengar Ijoy cakap macam tu. Nasi dah jadi bubur. Ijoy hanya menggeleng-gelengkan kepala je. Ijoy ni memang tak boleh nak terima nasihat orang macam tu. Dia Apai dah nasihat banyak kali kan, tapi dia stay juga buat. Sebelum tidur, Apai dia berpesan kepada rakan-rakan dia supaya mereka ni bergerak turun sebelum subuh. Sebab kalau matahari dah terbit, maka embun akan mencair dan rope leader tu basah dan juga licin. Jadi agak menyukarkanlah mereka. Jadi mereka tidur hampir sampai pukul 1 pagi. Pagi tu Apai dia bermimpi dia bertemu dengan 2 orang wanita yang cantik. Cantik sangatlah wajah dia. Salah seorang dari wanita tu berkata macam ni, "Biasalah tu Cu, cubaan anak lelaki. Kami berdua sudah halau dia jauh dari gunung ni. Bunga yang rakan kamu petik, minta dia jangan bawa balik. Tinggalkan di tempat dia mengambilnya." Serentak dengan tu Apai terbangun tau. Fikiran Apai melayang. Boleh jadi 2 ekor burung kenyalan yang berlega-lega pagi tadi adalah jelmaan 2 orang wanita yang cantik tu membantu dia menghalau makhluk jahat. Itu apa yang Apai rasa. Keesokan paginya, baru Apai bertanya kepada rakan-rakan dia, siapa di antara mereka ni ada petik bunga? Baik cakap, siapa ada petik bunga?
Apai dia membaringkan diri dia sekali lagi untuk dia tidur. Jam masa tu dah 5 pagi, mereka bangun dan mereka mengemaslah segala barang-barang termasuk membungkus sampah tarap semua untuk dibawa turun, termasuklah memadamkan unggun api. Ketika berkemas tu lah Apai dia bertanya kepada rakan-rakan dia siapa yang petik bunga tu. Meling dia lantas tau dia menjawab, I did. Jawab dia sambil dia tersengih, lalu dia mengeluarkanlah bunga dari dalam beg galas dia. Rupa-rupanya Meling lah yang memetik bunga kemunting yang tak jauh dari kemah mereka berdua bersama dengan si Siti tu. Kau pulangkan balik bunga tu Meling. Kau pulangkan segera. Jawab Apai tegas time tu. Meling dia tunggu pukul apa lah, dia pergi kembalikan semula bunga kemunting tu dekat tempat di mana dia petik. Dia dah risau dah. Kenapa? Tapi dia pergi pulangkan juga. Sebelum jam 6 pagi, mereka bergerak turun dan sampai dekat kaki gunung dengan selamat. Alhamdulillah lah, syukur. Moral of the story daripada kisah ni, kita pergi mana-mana tempat yang kita tak kenali macam tu, tolonglah jaga adab kita. Walaupun kita rasa macam alah benda simple je, tapi kita kena ingat dekat situ pun ada penghuninya sendiri. Sekian untuk kisah pada kali ini. Terima kasih Apai kerana kongsi kisah. Sekian saja untuk perkongsian pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita buang segala kesalahan, dosa, kita ambil pahala saja. Untuk bulan Ramadan ni kita lipat gandakan pahala korang. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Selamat puasa.